Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini Dr. nak share good news. InsyaAllah start hari Selasa ni Klinik Afia akan jadi pusat untuk pemberian vaksin di Kota Baru. Kita start dengan small amount dululah. Sebabnya kita baru nak start hari Selasa ni, so kerajaan akan bagi dalam 18 vial. Kita akan dapat vaksin Sinovac. So dekat Kelantan sekarang ni, even dekat pusat pemberian vaksin lain pun pakai Sinovac, kecuali kalau dekat hospital ataupun tempat-tempat yang dia assign tu dia ada vaksin Pfizer ataupun AstraZeneca lah. Sebab untuk orang yang macam ada breastfeeding ke pregnant ke, dia spare untuk kat sana. Tapi kalau dekat tempat lain, dekat PPV lain semua, dia akan bekalkan vaksin Sinovac. So kita akan bagi secara percuma sahaja. Ni adalah program kerjasama antara klinik swasta dengan hospital swasta dan kerajaan. Kita ambil daripada government dan kita just tolong distribute kepada patient. So bagaimana nak sertai program vaksin ni? Memang kena daftar dalam MySejahtera. Sebab kita tak akan tahu siapa yang akan datang ke klinik untuk cocok vaksin. Staff doktor ni tengah prepare, sekejap lagi kita orang nak buat PCR test, so dia tengah prepare barang. Kita ada buat swab PCR dekat klinik Afia juga. So kalau nak datang kena buat appointment dulu lah. Dengar tak suara doktor ni? Sebab kena pakai mask ni, ada patient dalam klinik tengah masuk drip. So tak boleh nak buka mask lah, doktor ni kena live dengan pakai mask. Doktor ni pun tengah prepare ni, sekejap lagi nak salin baju PPE sebab nak buat swab test. Kita buat drive-thru kat belakang klinik ni. So berbalik pada vaksin tadi, insyaAllah bermula esok, 3 hari setiap minggu tu 3 hari, Selasa, Rabu, Khamis. Kita akan dapat senarai nama dalam MySejahtera. Kita tak tahu pun siapa yang akan dapat vaksin tu kat klinik Afia. So sebab beberapa hari lepas ada orang call, boleh tak nak datang cocok vaksin kat klinik Afia, nak beli. So kita orang tak jual. Sebab benda ni kita buat kerjasama antara kerajaan. Kita just tolong distribute. Diorang yang akan provide list nama pesakit tersebut. Dan mereka akan datang mengikut temujanji. Cuma satu doktor ni nak minta, kalau memang naik nama tu, sila tekan confirm. Kalau you all tak tekan confirm dekat MySejahtera tu, nanti kita orang ingat ke nak datang ke tak nak datang ni. So macam takut kalau tak nak datang, just tekan reject. Kalau memang nak datang, klik confirm dekat MySejahtera tu. Pergi dekat vaksin COVID-19. Kat situ yang kita nak daftar tu kan. So dekat situ dia akan, bila nama kita naik dekat mana-mana tempat, dia akan tanya, dia akan suruh klik confirm tu accept nak pergi vaksin tu. Make sure you all semua klik lah. Kalau yang daftar untuk mak ayah tu, kena selalu kerap check dekat MySejahtera tu. Sebab kadang-kadang dia orang tak sedar pun dah keluar nama, dah dapat tarikh untuk pergi vaksin kat mana-mana lah. And then kalau macam yang tolong daftar tu, sepatutnya handset yang kita daftar untuk MySejahtera tu kena bawa bersama datang klinik. Ni tips untuk pergi vaksin lah. Sebabnya kalau dah daftar kat MySejahtera tu, kita nak guna ID MySejahtera tersebut lah untuk verified dekat dalam kita punya sistem yang betul patient ni datang. Kalau tak, kita tak boleh nak register, tak boleh nak bagi tarikh untuk dos yang kedua. So nanti macam susah sikit lah. Kalau macam dah naik nama tu, make sure guna ID MySejahtera tu, bawa handset. Kalau tak ada, macam kalau let's say lah ada satu patient tu, dia cakap dia tak ada handset dia, yang daftar tu anak dia dekat Putrajaya, dia dekat KB kan. So anak dia kena bagi ID MySejahtera tu dekat ayah dia, guna dekat mana-mana handset yang ada MySejahtera, login kat situ, baru kita boleh link dengan klinik punya sistem MySejahtera. Okay, lepas tu jangan lupa bawa IC, pakai baju yang sesuai untuk datang ke vaksin. Jangan pakai baju yang ketat dekat lengan yang tak boleh nak selak kan. So macam pakai yang loose. Kalau yang wanita pun pakai baju yang boleh senang nak selak sampai ke bahu. Kalau macam
Kalau pakai baju yang ketat-ketat, lepas tu nak kena tarik daripada atas. Cuba bayangkan kalau doktor lelaki yang cocok, so malulah kan. So better pakai baju yang boleh selak terus. Senang nak selak. Senang selak kat bahu tu. Okey. Yang boleh kita buka bahu tu. Lepas tu, make sure bawa IC, bawa handset yang daftar yang untuk MySejahtera tu. And then make sure anda bukan dalam golongan yang tengah di kuarantin. Kalau macam let's say kalau kita dapat tarikh tu anda masih di kuarantin, ada kontak rapat dekat rumah, so kena kuarantin. So inform doktor. Kita biasanya kalau klinik Dr. Lin, kita orang akan call dululah patient yang kita dah dapat senarai nama tu. Boleh datang ke tak, nak tangguh ke, tak nak ke. So kita akan call. Lepas tu kalau anda tengah di kuarantin, tak boleh datang. Sebabnya kita akan scan dalam MySejahtera tu, tengok anda ni risiko tinggi ke risiko rendah. Okey, kalau memang ada kontak, kita tangguhkan dululah pemberian vaksin tu sampailah habis kuarantin. So kalau macam ada kes-kes macam ni, jangan tekan cancel, jangan tekan confirm, biar je. Sebab nanti kita akan automatic reschedule nama anda lah ke tarikh yang berikutnya. Kecuali kalau memang anda tak nak vaksin tu, memang kena tekan reject lah. Okey, sebab kita boleh masukkan nama orang lain. Ataupun kita boleh bagi pada standby list. Sekarang ni kita masih lagi dalam fasa kedua vaccination. Maksudnya kita utamakan orang yang berumur 60 tahun ke atas dan juga berpenyakit kronik. Okey, dengar ke suara doktor ni? Siapa yang live dengan doktor ni, kalau boleh share video ni supaya kita boleh share maklumat ni. Okey, lepas tu make sure pakai mask, jaga jarak. Sebolehnya pakai double mask lah, sebab klinik ni kadang-kadang kita tak tahu orang tu datang sebab sakit kan. So kalau yang sihat tu datang untuk vaksin, tapi kita klinik, nama pun klinik, so mesti ada orang sakit datang. So make sure jaga jarak, pakai double mask. Kalau orang tua yang perlukan macam dia tak perlukan pengiring, seorang je boleh masuk. Sebab kita tak boleh nak benarkan pengiring ramai-ramai, nanti crowded klinik. So penuh klinik. Sebab MKN sendiri pun dia selalu datang. Tadi baru datang, lepas tadi baru datang, check klinik okey ke tak, jaga jarak ke tak. Lepas tu memang dia tak bagi, kalau boleh memang dia tak bagi pengiring masuk lah. Okey. Siapa yang sesuai untuk cucuk vaksin ni? Golongan-golongan yang sesuai untuk cucuk vaksin COVID ni adalah golongan yang berpenyakit darah tinggi, kencing manis, ada sakit buah pinggang, berumur, ada obesity, lepas tu ada sakit paru-paru macam chronic obstructive airway disease, ataupun ada asma, patient-patient yang ada kanser tapi dia dah stabil, dia dah habis rawatan, dia boleh untuk cucuk vaksin. Sekiranya anda ada sejarah alergik yang teruk, yang macam jadi macam tak boleh bernafas, tak sedar diri, bengkak muka apa semua tu, kena inform doktor. Sebab kadang-kadang kita tak boleh cucuk dekat klinik, kena bagi pesakit tu pergi hospital untuk cucuk, untuk standby. Okey. And then kalau anda ada pesakit adalah pesakit darah macam thrombocytopenia purpura ke ITP ke, kena inform doktor juga. Okey, lepas tu ada ambil ubat untuk merendahkan immune system pun kena inform. So sebabnya golongan-golongan yang severe allergic, yang ada penyakit darah macam ITP, TTP, ataupun orang yang dia tengah menjalani kemoterapi ataupun ambil ubat untuk ada patient. Doktor ni ada patient kejap. Ada ambil ubat untuk rendahkan immune system, tak sesuai untuk ambil vaksin ni lah. Okey, ibu menyusu tak ada masalah nak ambil vaksin. Cumanya kalau boleh kita nak dekat MySejahtera dia tu ada update untuk ibu menyusu, biasanya kita bagi Pfizer ataupun AstraZeneca lah. Okey. Kalau gejala alergik yang ringan-ringan tu tak ada masalah untuk ambil. Kalau just gatal-gatal, sikit-sikit je, ataupun dia jadi urticaria, bengkak sikit-sikit tu, tak ada masalah untuk datang ambil vaksin. Okey, tu dulu live Dr. Lin. Harap beri manfaat, dan jangan lupa share, jangan lupa daftar dalam MySejahtera untuk vaksin.
Sekarang ni tak ada masa anda untuk pilih vaksin apa-apa. Kalau nak pergi umrah pun ambil je dulu Sinovac, sebabnya WHO dah luluskan Sinovac tu. So nanti dia akan masukkan juga dalam senarai orang yang boleh pergi umrah. Okay, bye. Assalamualaikum.